Okey. So, saya nak awak perhatikan elok-elok yang dekat sini. Okey. Untuk contoh yang pertama, bagi graf laju masa. Okey, diberi soalan graf laju masa bagi pergerakan suatu zarah dalam tempoh masa 22 saat. Okey, so yang awak nampak dekat depan ni adalah dia punya graf lah Okey. So, untuk soalan A. Untuk soalan A, dia suruh nyatakan tempoh masa dalam saat bagi zarah tersebut bergerak dengan laju seragam. Okey, bila awak jumpa perkataan laju seragam, bermaksud dia minta laju seragam yang mana? Okey, laju seragam yang ini. This one adalah laju seragam yang mendata tersebut. Okey, so dia minta tempoh masa dalam saat bagi zarah tersebut bergerak dengan laju seragam. Bermaksud sepanjang tempoh yang mendata ni, tempoh masa dia seberapa lama. So, kaedah yang nak kita buat adalah samalah macam graf jarak masa hari tu. Di mana 22 ini, ini masa yang akhir sekali, kita akan tolakkan dengan masa yang awal. Ini 22 tolakkan dengan 14 untuk kita cari tempoh masa. Okey. So, kita boleh selesaikan lah. Okey, sekejap. Okey, so tempoh masa. Okey, sekejap saya lupa nak ni. Okey, so tempoh masa sama dengan berapa tadi? 22 tolakkan dengan 14. Letak dalam kurungan and then kita kena letakkan unit dia. Okey, so memandangkan soalan diminta dalam unit saat. So awak letakkan saat dekat sini. Okey. So awak boleh terus calculate lah, awak boleh terus selesaikan. So bila awak selesaikan, awak akan dapat jawapan berapa? Awak akan dapat 8 saat. So inilah jawapan awak untuk soalan A. Okey. So, untuk soalan B pula, soalan B dia kata hitung kadar perubahan laju dalam -2 bagi 10 saat yang pertama. Okey, kaedah kita nak buat masih kaedah yang samalah. Okey, di mana bila minta 10 saat yang pertama dekat sini kan? Okey, bila awak nampak dia minta 10 saat yang pertama, awak kena tengok berdasarkan pada graf. Okey, awak kena tengok berdasarkan pada graf. Okey, 10 saat yang pertama pada bahagian mana? Okey, 10 saat yang pertama kita tahu dia ada pada bahagian sini. Okey, sekejap. Okey, so kita tahu dia adalah dekat bahagian sini. Betul? So, yang seterusnya, apa yang kita perlu buat adalah kita kena nyatakan koordinat. Okey, kita kena nyatakan koordinat untuk yang mana? Untuk point sini. And then point yang sini. Okey, so kita nyatakanlah koordinat dia. Okey, so kita nyatakan yang atas dulu. Yang atas koordinat dia akan jadi apa? Akan jadi 14, 20. Okey, so koordinat dia 14, 20. Ini untuk yang bahagian atas. Yang bahagian bawah dia akan jadi berapa? Yang bahagian bawah dia akan jadi 0, 08. Okey, dia akan jadi 0, 08. Okey, awak dah tahu dah koordinat dia. Yang seterusnya, awak kena takrifkan X1, Y1 dan juga X2, Y2. Okey, so andai kata dekat sini, saya takrifkan. Okey, andai kata dekat sini, saya takrifkan koordinat yang ini sebagai X1, Y1. Okey, so ini adalah X1. Ini Y1. And then yang sebaliknya, yang atas ni adalah X2, Y2. Okey. Okey. So, awak dah nyatakan koordinat pula. Sekarang ni, kita berbalik kepada soalan. Soalan disuruh apa? Soalan disuruh hitung. Okey, disuruh hitung kadar perubahan laju kat sini. Okey, disuruh hitung kadar perubahan laju. Okey, so bila disuruh hitung kadar perubahan laju, kita nak guna apa? Kita boleh guna formula kecerunan. Okey, di mana formula kecerunan yang awak dah aware, formula kecerunan adalah apa? Adalah Y2 tolakkan dengan Y1 over X2 tolak
X1. Okey. So awak gunakanlah formula kecerunan. Okey, and then just masukkan je nilai koordinat yang kita dah buat kat atas ni. Okey, so dia akan jadi yang pertama 20 tolak 8. Okey. So 20 tolak 8. Ingat letakkan kurungan and letakkan unit dekat bahagian luar dia. So unit dia adalah dalam ms negatif 1. Ini yang pertama. And then bahagikan dengan, okey sekejap. Okey. Sekejap. Bahagikan dengan x2 tolak x1. Okey, di mana x2 adalah 10 tolakkan dengan 0. Dalam unit apa? Dalam unit saat. Okey, so bila dah sampai sini, awak boleh terus selesaikan. Okey, tekan kalkulator. Bila awak selesaikan, awak akan dapat jawapan akhir dia adalah 1.2 ms. Okey, 1.2 ms negatif 2. So, ini adalah jawapan awak untuk soalan B. Okey, so saya nak awak perhatikan elok-elok yang dekat sini. Okey, untuk contoh yang pertama, bagi graf laju masa. Okey, diberi soalan graf laju masa bagi pergerakan suatu zarah dalam tempoh masa 22 saat. Okey, so yang awak nampak dekat depan ni adalah dia punya graf lah Okey. So, untuk soalan A. Untuk soalan A, dia suruh nyatakan tempoh masa dalam saat bagi zarah tersebut bergerak dengan laju seragam. Okey, bila awak jumpa perkataan laju seragam, bermaksud dia minta laju seragam yang mana? Okey, laju seragam yang ini. This one adalah laju seragam yang mendata tersebut. Okey. So, diminta tempoh masa dalam saat bagi zarah tersebut bergerak dengan laju seragam. Bermaksud sepanjang tempoh yang mendata ni, tempoh masa dia seberapa lama. So, kaedah yang nak kita buat adalah samalah macam graf jarak masa hari tu. Di mana 22 ini, ya, ini masa yang akhir sekali, kita akan tolakkan dengan masa yang awal. Ya, ini 22 tolakkan dengan 14 untuk kita cari tempoh masa. Okey. So, kita boleh selesaikanlah. Okey, sekejap. Okey, so tempoh masa. Okey, sekejap, saya lupa nak ni. Okey, so tempoh masa sama dengan berapa tadi? 22 tolakkan dengan 14. Letak dalam kurungan and then kita kena letakkan unit dia. Okey, so memandangkan soalan diminta dalam unit saat. So awak letakkan saat dekat sini. Okey. So awak boleh terus calculate lah, awak boleh terus selesaikan. So bila awak selesaikan, awak akan dapat jawapan berapa? Awak akan dapat 8 saat. So inilah jawapan awak untuk soalan A. Untuk soalan C pula. Okey, untuk soalan C, awak tengok yang dekat sini. Okey, soalan C diminta apa? Okey, soalan C diminta hitung nilai U jika jumlah jarak perjalanan dalam tempoh masa 22 saat ialah 300 meter. Okey, keyword dia dekat sini yang awak boleh nampak adalah ini. This one. Jumlah jarak perjalanan, itu keyword awak. Okey. So, kita tahu bila kita katakan dengan jumlah jarak perjalanan okey, jumlah jarak perjalanan, jarak perjalanan sama dengan apa? Okey, sekejap. Jumlah jarak perjalanan adalah sama dengan jumlah luas bawah graf. Betul? Okey, so sekarang ini bila disuruh minta cari nilai U, okey, ni luas bawah graf. Okey, so ini adalah idea awak. Okey, yang seterusnya pula, awak tahu nak cari nilai U, awak kena cari luas bawah graf. Okey, dan sepanjang tempoh 22 saat tersebut, okey, jumlah jarak perjalanan yang dilalui adalah 300 meter. Bermaksud, awak tengok pada graf Okey, awak tengok pada graf. Bermaksud, okey,
Bermaksud daripada dia naik ke atas ni, okey, daripada sini turun ke bawah ni, and sampailah ke mendatar ni, total dia semua 30. Total dia adalah 300. Okey, so jarak perjalanan dia daripada sini, and then ke sini, and then ke sini, total dia semua adalah 300 meter. Okey, so itu adalah idea awak. Sekarang ini, dia suruh cari nilai U. Okey, sekarang ni, dia suruh cari nilai U. This one. So macam mana nak cari? Okey, idea dia adalah sekarang ini awak kena cari awak kena cari luas di bawah graf. Nak cari luas di bawah graf macam mana pula? Nak cari luas di bawah graf senang je. Okey. Awak tengok Awak tengok one by one. Okey. Sekarang ni awak tengok yang bahagian sini. Ni saya buat ni pen warna merah ni. Okey. Sekejap Okey, untuk yang pertama ni, awak nampak bentuk ni sebagai apa? Yang pertama ni sebenarnya awak boleh takrifkan dia sebagai bentuk bentuk trapezium, betul? Bermaksud untuk yang pertama awak asingkan, awak kena cari luas trapezium. Ini yang pertama. Beralih kepada yang sebelah dia pula. Yang sebelah dia, okey, kita pakai pen apa pula? Kita pakai pen biru pekat lah. Okey, yang sebelah dia pun sama juga. Luas trapezium. Tapi boleh tak kita nak cantumkan dengan yang first ni tadi? Tak boleh. Okey, so kita kena buat asing-asing lah. Okey, so dia akan jadi macam ni. So ini luas trapezium yang pertama, and then yang ini adalah luas trapezium yang kedua. Ini yang kedua yang kita kena cari. Okay, sekejap. Okey, so ini adalah yang kedua. Okey, yang bakinya pula, yang tinggal tu dia nampak macam bentuk apa yang baki tu kita boleh nampak macam bentuk segi 4. Okey. So yang seterusnya, yang terakhir, luas yang kita kena cari adalah luas segi 4. Okey. So ini yang ketiga. Okey. So nak cari jumlah jarak perjalanan, okey, awak kena cari area yang pertama, luas yang pertama, total up dengan luas total up dengan luas area yang kedua, total up dengan luas segi 4 yang ketiga ni. Dan total dia adalah 300. Cara nak buat awak jangan risau. Saya akan tunjuk one by one. Okey. Okey, kat sini saya nak awak tengok betul-betul. So kat sini saya pakai pen putih lah So kita tahu jumlah jarak perjalanan bagi tempoh keseluruhan 22 saat itu adalah 300 meter, betul? So awak tulis di balik 300. Tulis di balik 300. Sama dengan 300 meter ni sama dengan apa? 300 meter sama dengan luas pertama tambah luas kedua tambah luas ketiga. Okey. Sekarang ni kita buat untuk luas yang pertama dulu. Luas yang pertama apa dia? Luas yang pertama adalah luas trapezium ni. Okey. Apa formula bagi trapezium? Formula bagi trapezium adalah 1/2 darabkan dengan hasil tambah dua sisi selari tambahkan dengan lebar dia. Okey. So sekarang ni kita tengok dua sisi yang selari. Sisi yang selari ni yang mana? Yang inilah. This one. So yang ini dia punya panjang dia berapa? 8. Okey, yang this one awak nampak kat sini, senggat dia kat sini. So 20. And then lebar dia pula. Lebar dia awak kira yang bawah ni. So lebar dia daripada 0 ke 10 bermaksud 10. Okey. So melalui ini, okey, saya buat one by one Saya lukiskan gambar rajah dia. So 300 sama dengan, okey, sekejap saya lukis bagi awak nampak. Okey, ini trapezium kita yang pertama Okey, so trapezium kita yang pertama kat sini 20, dekat sini 8, dekat sini 10. Okey, tambahkan dengan trapezium yang kedua. Trapezium yang kedua bentuk dia macam ni. Dia pendek sikit. Ataupun lebar dia tak berapa nak lebar sangat. Okey, so kita tengok untuk trapezium yang kedua pula. Okey, trapezium yang kedua, yang sisi sini, yang belah sini pun sama, masih 20. Yang sisi sini kita tengok senggatan dia berada pada mana? Senggatan dia berada pada U. So kita ambil je nilai U, tak ada masalah. Okey, so lebar dia pula daripada 10 ke 14.
nak tahu 10 ke 14 ni kita kena tolakkan. So 14 tolakkan dengan 10, kita dapat berapa? Kita akan dapat 4. Okey, so dekat sini kita tahu ini U, sini 4, sini 20. Okey, so kita masukkan dalam gambar rajah kita. Kat sini adalah 20, ini adalah 4 dan sini adalah U. Okey, tambahkan pula dengan segi 4 kita. Tambahkan pula dengan kita punya segi 4. Segi 4 kita berapa Segi 4 kita tengok kat sini. Okey, daripada 22, daripada 14 ke 22. Daripada 14 ke 22 berapa? Okey, 14 ke 22 adalah 8. So kat sini adalah 8 lah. Dia punya lebar. Yang atas ni pun sama macam yang sebelah ni lah. Yang ini U. So letakkan U. Okey. So kita pergi kat sebelah ni. Kat sini akan jadi U, kat sini akan jadi 8. Okey. So daripada apa yang kita dah lukis ni, kita jadikan dia pula dalam bentuk formula. Dalam bentuk formula apa? Formula luas bagi trapezium dan luas segi 4. Okey, so kita buat one by one. Okey, so kat sini 300 jangan kacau. 300 sama dengan luas trapezium. Luas trapezium apa? 1/2. Okey, 1/2 darabkan dengan hasil tambah 2 sisi selari. Okey, tengok yang selari yang mana? 20 dan 8. So dia akan jadi 20 tambah 8. Darabkan dengan lebar dia. Darabkan dengan lebar dia. Lebar dia berapa? Ini 10. So darabkan dengan 10. Okey, selesai untuk trapezium yang pertama. Kita buat untuk trapezium yang kedua pula. Okey, formula dia masih samalah. 1/2 darabkan dengan hasil tambah 2 sisi selari. Okey, 2 sisi selari kita berapa? 20 dan U. So buatlah 20 tambah U. Tak ada masalah pun. Okey, 20 tambah U. Dan tutup kurungan. Darabkan dengan lebar dia. Lebar dia berapa? Sini 4. Okey, so darabkan dengan 4. Okey, so darabkan dengan 4. Tak ada masalah. Okey, selesai untuk trapezium yang kedua. Last kali kita buat untuk luas segi 4. Luas segi 4 panjang darab lebar. So panjang dia berapa? Panjang dia U. Lebar dia lah 8. So dia akan jadi 8 darab U je lah. So automatik sebenarnya dia akan jadi 8U. Okey. So selesai untuk jalan kerja kita yang pertama. Selesai untuk jalan kerja kita yang pertama. Okey, sampai sini seterusnya apa awak perlu buat? Yang seterusnya awak kena selesaikanlah semua ni. Okey, awak selesaikan untuk yang pertama ni dulu. And then selesaikan yang ini. And then selesaikan yang this one. Okey, and then awak selesaikan dulu. Okey. So ini saya akan terus buat jalan kerja dia sampai habis. Okey, kalau awak nak lebih detail dan sebagainya, awak boleh buat sendiri. Okey. So ini saya terus buat jalan kerja dia. Terus buat selesaikan untuk jawapan dia. Okey, so dia akan jadi 300 sama dengan berapa? 300 sama dengan 140 tambahkan dengan 40 tambahkan dengan 2U and then tambahkan dengan 8U. Okey, so kita pumpang apa semua. Awak tahu kan 140 tambah 40 ni kita akan dapat 180. And then 180 ni dengan 180 yang ini kita akan bawa pindah sebelah. Okey, so yang ini positif, bawa pindah sebelah dia akan jadi negatif. Bermaksud nanti dia akan jadi 300 tolakkan dengan 180. So 300 tolak 180 awak akan dapat berapa? Awak akan dapat 120 kat sini. Okey, awak akan dapat 120. And then yang ini 2U tambah 8U ni. Okey, so 2U tambah 8U ni awak selesaikan, awak akan dapat berapa? Awak akan dapat 10U. Sekarang ni soalan dia minta U. Okey, so macam mana nak cari nilai U? Awak tengok 10U ni dia rapat. Bila rapat bermaksud darab. Okey, so bila darab 10 ni kita bawa pindah sebelah, dia akan jadi operasi bahagi. So 120 bahagikan dengan 10. Maka kita dapatlah nilai U. So U sama dengan 120 over 10 sama dengan 12. So 12 ni lah awak punya jawapan. Okey, macam tu je.